Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada sahabat-sahabat yang mengirim salam, pada Amirul Ashraf, Kak Majidah, Ramadan Karim, Allahu Akram, Abang Haji Idrus. Waalaikumsalam, kaifa haluka ya Ustaz? Ana bi khair, alhamdulillah. Muhammad Irwan, Saudara Ali Nazri dan sahabat-sahabat yang lain insyaAllah. Alhamdulillah, malam ni kelas yang ke-24, siri ke-24, dan merupakan siri yang terakhir kerana kita dijangka lusa puasa lah kot, lusa puasa insyaAllah. Jadi malam besok dikira malam yang pertama daripada malam Ramadan. Jadi maknanya malam pertama Ramadan ni kita tumpu kepada ibadat lah, kita tumpu kepada ibadat-ibadat yang berkaitan dengan Ramadan lah, sembahyang tarawih dan sebagainya. Malam besok dah start. Jadi malam ni kita kira kelas yang terakhir lah. Dan insyaAllah rasanya kita boleh tamatkan sikit lagi bahagian yang berkaitan dengan puasa yang mana kita baca dah malam tadi separuh. Dan insyaAllah malam ni kita cuba tamatkan kesemuanya insyaAllah. Baik tuan-tuan semua, malam ni kita sambung lagi perkara yang berkaitan dengan puasa. Malam tadi kita telah selesaikan setakat perkara yang berkaitan dengan kafaratul uzma, iaitu kafarah yang paling besar dalam puasa, iaitu bebaskan hamba kalau tidak mampu dipuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu diberi makan 60 orang fakir miskin, seorang 1 cupak. Maka kafarah ini dan juga wajib kepada orang yang bersetubuh siang hari di bulan Ramadan ini, juga wajib ta'zir. Wajib ta'zir. Ta'zir ni maknanya apa? Kerajaan atau pemerintah Islam yang mengetahui perkara ini wajib dita'zirkan supaya menjadi amaran kepada orang lain supaya tidak buat benda ini. Jadi tak kisahlah sama ada disebat atau dibuat daerah ke atau sebagainya, yang difikirkan oleh pemerintah sebagai bagus dalam hal tu, itu dipanggil hukuman ta'zir. Dan juga wajib qada. Jadi 3 benda lah wajib pada orang yang setubuh di siang hari bulan Ramadan. Baik, selesai malam ni insya-Allah kita sambung kepada perkara yang seterusnya pada kata pengarang, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin. Wa yajibu ma'al qada'i al-imsaku lis-shaumi fi 6 mawadhi'a. Wajib berserta dengan qada, wajib qada berserta imsak, yakni tak makan dan tak minum bagi puasa pada 6 keadaan. Ayatnya berbelit sikit. Maksudnya macam ni. Kita puasa kita dah batal. Tetapi walaupun puasa tu batal, kita tak boleh nak makan, nak minum, nak bersetubuh dan nak buat benda-benda yang membatalkan puasa. Walaupun sekarang puasa kita dah batal. Bila mana? Di 6 tempat. Dia kata 6 tempat. Tempat yang pertama, al-awwal fi Ramadana la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi. Maksudnya, orang yang sengaja berbuka puasa di bulan Ramadan, bukan bulan lain. Contohlah bulan Ramadan besok, dia saja-saja buka puasa.
siang hari, pukul 9, pukul 10 pagi, dia makan dalam keadaan dia sedar, dalam keadaan dia tahu, bukan kata dia terlupa dan sebagainya, dia makan dalam keadaan dia sedar dan tahu, dia sengaja berbuka puasa. Muta'addin bifitrihi, maksudnya dia sengaja buka puasa. Tetapi walaupun puasa dia dah batal puasa dia pasal dia buka puasa dengan sengaja, tetapi haram baginya untuk buka puasa lagi. Jadi kalau dia makan lagi, hukumnya haram lagi, walaupun puasa dia sudah kata batal. Jadi itu maksudnya wajib imsak. Jadi contoh geng plastik hitam, dia makan dah pukul 12 tengah hari. Bila dia makan pukul 12 tengah hari, haramlah. Dia nak makan lagi pukul 4 petang, itu pun haram yang kedua. Kenapa? Kerana bila dah batal, wajib dia imsak. Maksud imsak ni bukan imsak yang pukul 5 pagi tu, yang sebelum subuh tu tak. Maksudnya kena tahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, walaupun puasanya sudah batal. Ini kena faham. Sebab ada yang beranggapan kalau puasa dah batal, boleh makan. Tak. Ada 6 tempat yang mana walaupun puasanya dah batal, tapi dia wajib tahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, wasani ala tarikin niyati lailan fil fardi. Jadi yang pertama tadi, yang wajib macam tu bulan Ramadan saja. Kalau puasa wajib di bulan lain, tak. Contohnya lah, katalah dia puasa qada bulan lain. Tengah hari dia makan sengaja. Jadi oleh kerana puasa qada tu, kita puasa wajib, kita tak boleh buka saja-saja. Kalau buka saja-saja, hukumnya haram dan puasa tu batal. Walaupun dah batal, puasa tu dah batal lah, tetapi kita boleh teruskan makan, tak ada masalah. Sebab apa? Makan selepas pada tu dah tak berdosa. Yang mula-mula makan yang membatalkan puasa itu sahaja yang berdosa untuk puasa selain daripada bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan, kerana khususiah, yakni keistimewaan bulan Ramadan, siang harinya orang puasa, maka kita pula pelik pada orang tak puasa. Walaupun dah batal puasa kita tetap haram lagi untuk makan walaupun dah batal puasa. Tapi bukan semua situasi, ada 6 situasi saja. Okey, itu situasi pertama. Yang kedua, ala tarikin niyati lailan fil fardi. Iaitu bagi orang yang meninggalkan niat pada waktu malam pada puasa wajib. Kita dah belajar semalam, puasa fardu ada 5. Puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah, puasa 3 hari untuk semayang sunat istisqa apabila disuruh oleh pemerintah. 5 puasa ini tadi puasa fardu. Okey? Puasa fardu. Jadi bila dia tinggalkan niat pada waktu malam, untuk puasa fardu, puasa fardu ni sekejap dia tinggalkan puasa fardu. Tetapi puasa fardu ini hanya berlaku di bulan Ramadan. Silap. Yang saya sebut tadi 5 tadi hanya puasa bulan Ramadan saja. Sebab apa? Sebab dia dah sebut dah mula-mula tadi, yang tak boleh makan selepas pada tu, yang haramnya ialah pada bulan Ramadan saja. Baik. Yang kedua, orang yang tinggalkan niat pada waktu malam, maksudnya katalah bulan Ramadan nanti, pada waktu malam dia terlupa niat. Dia masuk siang, subuh dia masuk, ataupun dia sedar, tengok-tengok matahari dah naik, dah subuh. Bila dah masuk waktu subuh, dia tak niat malam. Malam tadi dia tak niat. Sedangkan kita dah belajar, puasa Ramadan ni wajib kita niat pada waktu malam. Iaitu antara maghrib sampai ke subuh. Kan? Tiba-tiba dia tak niat malam. Puasa dia mengikut mazhab Syafi'i tidak sah. Sebab niat tiap-tiap malam tu mengikut mazhab Syafi'i wajib. Maka oleh kerana dia tak niat pada waktu malam tadi, maka siang tadi puasa dia tak sah lah, batal puasa dia. Namun begitu, walaupun puasa dia batal, dia tidak boleh melakukan perkara yang membatalkan puasa. Nak makan, nak minum tak boleh. Puasa dia tidak sah, dia kena qada pada hari yang lain. Itu pun sekiranya dia tidak taklid kepada mazhab Maliki. Yang saya sebut semalam, dia niat puasa sebulan tu.
Kalau dia taklid kepada mazhab Maliki, dia dah puasa sebulan, dia niat puasa sebulan, itu tak ada masalah. Bila kita bangun siang, kita terlupa niat, kita dah niat dah sebulan awal bulan tadi. Okey. Kalau niat sebulan pun tak niat juga, macam mana nak selesaikan masalah? Ya Allah, sayangnya puasa aku ni, aku tak niat malam tadi. Macam mana nak selesaikan? Di dalam kitab Nailur Raja yang saya baca ni, syarah dia kata apa benar? Walahu taqlidu Abi Hanifata fayanwi naharan. Boleh dia taklid kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pengasas mazhab Hanafi, maka dia niat tengah hari. Siang, pada siang. Jadi kesimpulan macam ni. Kalau kita terlupa niat pada waktu malam, ikut mazhab Syafi'i, kita sedar siang, kita tak niat, malam tak niat, maka puasa kita tak sah. Maka kita walaupun puasa tak sah, kita tak boleh makan siang tu. Kerana situasi kedua. Baik. Itu asal mazhab Syafi'i. Tapi dua jalan keluar yang kita ada. Jalan pertama untuk selamatkan puasa kita ialah kita taklid kepada mazhab Maliki, iaitu kita niat sebulan bulan puasa pada awal malam Ramadan, malam besok. Contohnya malam besok. Jadi kita niat malam besok niat tu saja aku puasa sebulan bulan Ramadan, taklid kepada mazhab Malik kerana Allah SWT. Baik, katalah kita tak buat niat puasa sebulan ni. Kita pun sedar-sedar malam tu tak niat, sedar dah siang. Sedar dah siang dah. Ada satu lagi cara. Saya pernah tulis dulu di Facebook saya. Cara apa? Satu lagi cara ialah kita taklid, kita ikut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, boleh niat puasa pada siang hari. Ni. Kita mazhab Syafi'i boleh niat puasa siang hari, tapi puasa sunat saja. Mazhab Hanafi boleh niat puasa siang hari, puasa sunat pun boleh, puasa wajib pun boleh belaka. Jadi pukul 10 kita sedar, tidur lambat ni kan, PKP ni tak penat apa semua, tidur lambat. Ingat nak bangun sahur, rupa-rupa bangun pukul 9 pagi dah. Bila dah bangun pukul 9 pagi, maka kita tak niat, malam tadi pun tak niat, niat sebulan pun kita tak niat, maka apa jalan penyelesaian? Ada satu lagi, iaitu taklid mazhab Abu Hanifah. Tuan-tuan catat betul-betul, mazhab Hanafi ataupun Abu Hanifah boleh niat puasa di siang hari. Siang hari tu syaratnya sebelum masuk zuhur. Jangan asal pun nak niat. Kalau asal niat, memang tak ada gaya lah kan. Syaratnya sebelum zuhur. Jadi beza antara mazhab kita dengan mazhab Hanafi, saya ulang sekali lagi, bezanya mazhab Hanafi, puasa sunat, puasa wajib boleh niat sebelum zuhur. Kita puasa sunat saja boleh. Puasa wajib kena niat malam. Okey, yang kedua. Yang ketiga, ala man tasahara zannan baqa'al laili fabana khilafuhu. Orang yang bersahur, dia sangka malam masih ada, rupanya dah pagi, dah masuk subuh. Dia makan, tengok jam, Masya Allah, pukul 7 dah. Rupanya dia tak buka lansir rumah dia, gelap. Dia ingat gelap lagi. Maka dia bersahur tadi telah masuk waktu subuh. Puasanya tidak sah sebab makan di siang hari, walaupun secara tak sengaja, walaupun secara bukan disengajakan, tetapi pasal dia rasa malam masih ada, tetapi sebenarnya siang. Sebenarnya dah siang. Puasanya tadi tidak sah. Bila puasa tidak sah, dia tak boleh makan, tetapi dia kena tahankan diri dia daripada makan, minum dan buat perkara-perkara membatalkan puasa. Sama macam orang puasa. Puasa tak sah. Apa beza dengan orang yang makan secara lupa? Orang yang makan secara lupa, dia tak ingat langsung dia puasa. Orang ini dia ingat dia nak puasa, tapi dia ini dia ingat waktunya tadi masih malam. Itu beza. Masih belum masuk subuh. Okey? Itu. Yang keempat, ala man aftara zannan al-ghuruba fabana khilafuhu aidan. Yang keempat, orang yang buka puasa, dia rasa dah terbenam matahari, rupanya belum lagi. Maksudnya dia dengar azan tu, mungkin azan di negeri lain awal, ataupun Tok Bilal tersalah, Allahu Akbar, dia tersalah azan, dia azan 5 minit awal, maka orang pun buka puasa. Bila buka puasa, Tok Bilal di tengah azan, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Tak bila apa gitu. Minta maaf, silap. Oh, kata. Kita dah makan dah. Maka puasa kita batal. Tetapi ada baki lagi 5 minit lagi tadi, tak boleh kita teruskan makan. Haram. Kena imsak, kena tahan diri daripada makan sampailah kita berbuka puasa. Seterusnya yang kelima, ala man bana lahu yaumu 30 Sya'ban annahu min Ramadan. Yang kelima, orang yang dia rasa hari itu 30 Sya'ban, tapi sebenarnya dia adalah hari 1 Ramadan. Dia tersilap dengar. Kan? Contoh dia kata kan? Contoh, okey, puasa kita pada hari Jumaat. Jadi duk PKP ni tak ingat hari. Kan? Tak ingat hari. Jadi hari Jumaat tu dia ingat hari apa? Hari Khamis. Tu dia. Dia pun makan. Di tengah makan tu barulah tengok kat telefon ke apa ke kan. Allah, hari ni sebenarnya 1 Ramadan ni, kata dia hari Jumaat ni. Dia ingat hari ni Khamis. PKP ni boleh tertukar hari dan sebagainya. Maka puasanya tadi telah batal. Kerana pertamanya mungkin dia tak niat malam tadi. Yang kedua, kalau dia niat sekalipun tapi dia dah makan, kan batal lah. Pasal dia berbeza dengan makan tak sengaja. Ini bukan makan tak sengaja. Ini pada anggapan dia, ini adalah bukan 1 Ramadan. Maka puasanya tidak sah. Walaupun puasanya tidak sah, dah batal, tetapi dia kena imsak. Dia kena tahan diri daripada buat benda-benda yang membatalkan puasa. Yang keenam, ala man sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmadatin wastinsyaqin. Ke atas orang yang balagha, yakni berlebih-lebihan, berkumur dan masuk air ke hidung, lalu termasuk ke dalam rongga, maka batal lah puasa dia. Maka walaupun puasa dia batal, tetapi dia tidak boleh makan dan minum. Tuan-tuan semua, bila bulan Ramadan, bulan puasa nanti, tuan-tuan, kita bila ambil ismayang, kalau bulan selain daripada bulan Ramadan ni, bulan puasa, kita disunatkan, selain pada waktu kita puasa, kita disunatkan untuk mubalaghah, berkumur dan masuk air ke hidung. Apa mubalaghah? Mubalaghah maksudnya kita buat masuk air sampai ke anak tekak. Baru kita keluar. Macam tu, rok-rok sampai ke anak tekak itu dia panggil mubalaghah. Mubalaghah ni sunat ketika berkumur untuk ambil ismayang. Sama juga istinsyak, sunat kita sedut sampai ke dalam, baru kita keluar. Tetapi pada waktu kita berpuasa, kita tak disunatkan mubalaghah. Tak disunatkan mubalaghah. Jadi kalau kita berlebih-lebih pada waktu ini, pada waktu kita puasa, maka jadi batal puasa. Sebab apa? Sebab kita tidak disuruh mubalaghah ketika berpuasa. Bersungguh-sungguh. Tapi kita buat, Allah SWT, bila kita buat macam tu, tiba-tiba air termasuk ke dalam rongga, batal puasa kita. Walaupun puasa kita batal, tetapi kita tak boleh makan, minum dan buat benda-benda yang batalkan puasa yang lain, bersetubuh dan sebagainya, tak boleh. Itu tak boleh. Sebab apa? Sebab kita kena imsak, kita kena tahankan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sama juga batal puasa, kalau kita berkumur, disunatkan kita berkumur 3 kali. Dan kalau bulan Ramadan, jangan berlebihan, jangan sampai masuk ke dalam. Maksud kita kumur kat luar-luar ni, aku keluar, tak payah sampai ke dalam. Jadi kumurnya sampai 3 kali. Tiba-tiba kita kumur 4 kali. Yang kita masuk ke kali keempat tadi, dah tak disuruh oleh syarak. Tapi kita kumur sampai 4 kali. Kali keempat tu tiba-tiba terlancar masuk air ke dalam. Termasuk air ke dalam. Apa jadi puasa kita? Batal puasa. Kalau yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tak batal dengan syarat kita tak mubalaghah. Tapi kalau yang keempat, walaupun kita tak mubalaghah, tak bersungguh-sungguh, kita kumur kat luar je, tapi bila masuk air ke dalam, batal. Sebab apa? Sebab nombor 4 itu sudah tidak disuruh oleh syarak. Syarak suruh kita berkumur setakat 3 kali sahaja. Okey, itu 6 keadaan kita disuruh untuk tahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, walaupun puasa kita sudah batal. Seterusnya, fasal yang seterusnya. Faslun. Yabtulu sawmu biriddatin. Sekarang dia akan ceritakan perkara-perkara yang membatalkan puasa.
yabtulu as-sawmu biriddatin wa haidin wa nifasin wa wiladatin wa jununin walau lahzatin wa bi ighma'in wa sukrin ta'adda bihima in amma jami'an nahar. Di sini dia sebut sebahagian daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kata dia, qala, batal puasa itu dengan sebab yang pertama riddah, yakni murtad, wal iyadu billah. Wal iyadu billah. Jadi dengan sebab riddah, murtad. Murtad seseorang itu iaitu dia memutuskan diri dia daripada agama Islam. Jadi murtad boleh berlaku dengan salah satu daripada beberapa cara. Cara yang pertama dengan sebab perkataan. Dia kata Tuhan ada dua, Tuhan ada tiga. Boleh jadi murtad. Yang kedua, boleh berlaku murtad dengan sebab perbuatan. Dia pergi sujud kepada berhala dan sebagainya. Yang ketiga, boleh jadi murtad dengan sebab i'tiqad, yakni keyakinan. Keyakinan boleh jadi murtad. Dia pegang dalam hati Tuhan tu ada dua, murtad. Yang ketiga, boleh jadi murtad dengan sebab azam. Yang keempat, azam macam mana? Dia kata besok aku nak murtad, aku nak keluar agama Islam. Maka pada waktu dia berazam tu, dia dah keluar agama Islam dah. Bukan tunggu besok. Dia berazam macam tu, automatik keluar agama Islam. Yang kelima, boleh jadi murtad dengan istihza', iaitu memperolok-olokkan. Mempermain-mainkan. Dia ambil Quran buat main-main, kan? Dikoyak-koyakkan Quran, dibuatkan permainan apa benda, bulu tangkis ke apa. Ataupun kalau orang kata potonglah kuku ni, potong kuku ni sunnah. Dia pun kata, kalau sunnah pun aku tak nak buat, dia kata. Itu dia memperolok-olokkan, istihza', mempermain-mainkan. Itu pun boleh menjadi murtad juga. Kalau dia tak nak buat, itu bab lain. Janggut sunnah, dia tak nak simpan, tak apa. Tapi kata, buat apalah simpan janggut ni? Sunnah-sunnah apa ni? Macam kambing je kata. Itu mempermain-main. Boleh murtad macam tu. Istihza' dia panggil. Kalau tuan-tuan kita tak nak simpan janggut, tak nak masalah. Pasal benda itu benda sunat. Okey, terus. Yang kedua, wahaidin, membatalkan puasa. Yang kedua, haid. Wa nifasin, nifas, keluar darah haid, keluar darah nifas. Wa wiladatin, dan bersalin, batal puasa. Contoh, seorang perempuan mengandung, jadi dia puasa lagi. Hari ni dia puasa, pukul 12 dia bersalin, batal lah puasa dia. Walaupun dia puasa pagi tu dia puasa, tapi bila dah bersalin, batal puasa dia tadi. Seterusnya yang membatalkan puasa tadi lagi, wajununin walau lahzah, gila walaupun sekejap. Termasuk dalam kategori gila ni, orang kena histeria. Sebab tu untuk perawat-perawat Islam khususnya, tak digalakkan untuk merawat pada siang hari bulan Ramadan. Okey, orang tu sihat, okey kan? Kita pun datang, dia pun datang jumpa kita, Ustaz, boleh tolong rawat saya tak? Kita membaca Al-Quran, baca, dia pun mengamuk, batal puasa dia. Eloklah kita tunggu malam, datang malam lah. Kan, takut dibacakan, jadi histeria, jin tu keluar dan sebagainya, batal puasa. Jadi kalau kita jadi perawat Islam, eloklah kita tangguhkan rawatan itu sampai ke malam. Sebab apa? Sebab boleh membatalkan puasa orang tu. Melainkan memang dia dah kena histeria, dia dah batal puasa, kita tolong rawat, itu bab lain. Jadi tuan-tuan semua begitu, membatalkan puasa dengan sebab gila. Termasuklah gila sekejap saja. Contoh dia gila 5 minit. 5 minit dia gila, betul? Sihat. Gila betul lah, bukan gila bayang. Kalau gila bayang tu tak ada kerja, kan? Baik, seterusnya. Wa bi ighma'in wa sukrin ta'adda bihima in amma jami'an nahar. Dan dengan sebab pitam, yakni pengsan, dan mabuk yang sengaja dengan kedua-duanya. Mabuk dan pitam yang sengaja, yang disengajakan. Dan in amma jami'an nahar, sekiranya meliputi seluruh hari. Okey. Jadi kalau mabuk dan pitam yang tak sengaja, mengikut ulama, tidak membatalkan puasa.
Okey? Kalau mabuk, ada sebagian ulama kata, kalau mabuk dan pitam bukan perbuatan sengaja dia. Bukan dia yang buat sengaja. Bukan dia yang sengaja buat jadi mabuk dan bukan dia buat sengaja jadi pitam. Maka tidak batal puasa. Ataupun dia sengaja buat mabuk, dia sengaja pitam. Mungkin dia malam tadi dia minum arak. Dialah saya minum arak mabuk Lepas tu siang hari bulan Ramadan, kan, masa minum tak mabuk lagi. Pukul 9 pagi mabuk dia. Mabuk dengan sebab dia minum. Okey? Waliyadzubillah. Ada juga orang yang minum arak tapi dia puasa. Mabuk dengan sebab dia minum tadi, itu membatalkan puasa. Sebab dia mabuk tu dengan sengaja. Dia mabuk itu dengan sengaja. Okey? Tetapi ada ulama kata, mabuk dengan sengaja, tetapi tidak melibatkan sepenuh hari. Daripada pagi sampai ke petang. Mana sampai ke maghrib. Daripada subuh sampai ke maghrib. Tidak batal puasa. Jadi mengikut matan ni, dia kata apa? Syarat mabuk dan pitam batal puasa tu, pertama, mabuk dan pitam tadi sengaja. Syarat yang kedua, mabuk dan pitam itu sepanjang hari. Daripada subuh sampai ke maghrib. Kalau tidak cukup dua syarat ini, mengikut matan kitab ni, tidak membatalkan puasa. Walaupun ada khilaf lah. Tidur walaupun sepanjang hari pun tidak membatalkan puasa. Katalah orang ni dia tidur daripada subuh, belum masuk subuh lagi dia tidur. Subuh tak semayang, zuhur tak semayang, maghrib, asar tak semayang, maghrib dah azan maghrib baru dia bangun. Sepanjang hari dia tidur. Puasanya tetap sah kalau tidur. Cuma puasa tu sah lah. Orang panggil tak ada manfaat daripada puasa tadi. Semayang tidak, apa tidak. Habis, selesai. Yang dia sebutnya ada 7 di situ. Cuma adalah beberapa perkara lain yang tidak disebut di sini. Tidak disebut di sini. Saya sebut perkara yang membatalkan puasa yang lain yang tidak disebut di sini. Antaranya ialah masuk sesuatu ain melalui rongga yang terbuka melalui jalan yang terbuka kepada rongga, min manfadhin maftuhin ilal jawf. Ni masuk sesuatu melalui jalan yang terbuka. Itu dia istilah manfadhin maftuh. Masuk sesuatu melalui jalan yang terbuka ilal jawfi, kepada rongga. Okey, dalam badan kita ada rongga. Pertama, rongganya perut. Kan? Kemudian rongga otak. Jalan yang terbuka untuk rongga ini, yang pertama ada dua jalan. Pertama, jalan asli. Yang kedua, jalan aridi dia panggil. Aridi tu hak baru datang. Jalan yang asli, pertama telinga. Ni telinga jalan. Masuk ke sini, maka batal puasa. Yang kedua, hidung. Ini jalan asli. Masuk ke sini, batal. Yang ketiga, mulut ni. Masuk melepas sihat dia, batal. Yang keempat, dubur. Bahagian dubur, lubang dubur, masuk ke situ, batal. Yang kelima, kubul, iaitu sama ada lelaki punya, iaitu lubang ihlil, dia panggil lubang kemaluan zakar tadi, dan juga faraj perempuan. 5 ini dia panggil jalan yang terbuka yang asli. Maka kalau masuk telinga, melepasi daripada yang berlipat-lipat tu, muntabiq dia panggil, yang berlipat, melepasi dia itu, batal puasa. Kalau hidung, melepasi tulang rawang ni, sampai ke khayshum. Khayshum, masuk ke khayshum, baru batal puasa. Kalau tak sampai situ, tak batal. Okey? Kalau mulut, sampai ke makhraj kha, kata setengah ulama, makhraj hak pedas. Okey? Melepasi itu, baru batal puasa. Dubur, melepasi daripada had yang wajib dibasuh ketika istinja, batal puasa. Hak wajib kita basuh. Belajar dalam bab istinja pula lah. Dan kubul, melepasi daripada had yang wajib, yang kalau kita minta maaf, kemaluan lelaki tu kalau ditolak dan dibukakan tu, sampai nampak, lepas pada tu batal puasa. Kalau yang perempuan punya, had yang wajib dibasuh, melepasi daripada had wajib dibasuh, masuk sesuatu, melepasi daripada had yang wajib dibasuh,
maka batal puasa. Baik, itu 5 rongga. Mata tidak termasuk rongga terbuka. Walaupun kita titik ubat dalam mata, kemudian rasa pahit-pahit kat tekak, itu tak membatalkan puasa. Okey? Melainkan rasa pahit-pahit, kan? Kemudian kita ludah tengok ada warna. Dia masuk sekali warna. Katalah ubat mata tadi warna biru. Kemudian ada warna biru kat tekak. Yang tu kita telan, itu batal puasa sebab dia masuk ain ke dalam tekak. Tapi setakat rasa saja tak batal. Rasa pahit dan sebagainya tak apa. Yang kedua, jalan terbuka yang arid. Arid maksudnya yang dibuat. Macam mana contoh yang dibuat? Contohlah orang tikam kita. Bila dia tikam, ada rongga yang dibuat daripada pisau tadi terbuka, masuk ke dalam perut. Yang ni batal puasa dengan syarat kita izinkan. Kalau dia tikam, kita bergelut-gelut, dia tikam tak atas puasa, bahasa kita tak izin. Syaratnya kita bagi kebenaran kat dia. Kita izin untuk dia tikam. Barulah batal puasa. Siapa tak tahu nak bagi izin tu? Kan? Kalau berlaku, kan? Itu dipanggil aridi. Lubang yang arid. Lubang terbuka yang arid yang sampai ke rongga. Jadi lubang ada 2, asli dan aridi. Rongga, otak. Kan? Orang contoh ditikam kepala sampai ke otak. Itu kalau dengan kebenaran kita, itu batal puasa. Perut pun sama. Okey, itu satu. Lagi yang membatalkan puasa yang lain ialah sengaja muntah. Yang ketiga, sengaja mengeluarkan mani, iaitu istimna, onani. Onani sengaja mengeluarkan mani, ataupun sentuh kulit lelaki dan kulit perempuan. Jadi kita tengok, dia punya sentuhan ni dia ada perbahasan, dia panjang sikit. Kalau sentuh perempuan tidak berlapik dan berlapik, kalau berlapik tak batal puasa. Kalau berlapik keluar mani tak batal puasa. Tuan-tuan tulis dulu soalan, saya jauh tak nampak, nanti kejap lagi saya jawab ujung nanti. Kalau sentuh perempuan berlapik tak batal puasa. Kalau tak berlapik, ini sentuh keluar mani. Kalau sentuh tak keluar mani, itu tak masalah. Sentuh dah keluar mani, adakah membatal puasa? Okey. Jaranglah nak berlaku, kan? Tapi yalah, kita belajar aja. Kalau sentuh dalam keadaan berlapik keluar mani, tak batal puasa. Sentuh dalam keadaan tak berlapik, sentuh dalam keadaan tak berlapik, maka kita tengok siapa yang kita sentuh tadi. Orang yang sentuh tadi itu adalah orang ajnabi, orang yang sah kita nikah, sama ada isteri kita ataupun orang asing langsung. Haram ke halal tu bab lain pula. Kita sentuh, katalah isteri kita sentuh, tuan-tuan semua keluar mani, batal puasa terus. Tak berlapik. Kalau yang disentuh tanpa berlapik tadi ialah mahram kita. Mahram ni maksudnya mak, kakak, anak, itu mahram. Sentuh adik-adik tu mesti. Sentuh apa benda? Sentuh dalam keadaan tak berlapik dan kena ada syahwat, baru batal puasa. Kalau tak ada syahwat, tak batal puasa. Itu syaratnya. Kena ada syahwat, baru batal puasa. Kalau tak ada syahwat, tidak membatalkan puasa. Itu sentuh, bab sentuh. Itu dia punya huraian. Itu sekadar ilmu je lah. Jadi, apa hukum peluk dan sentuh isteri di siang hari bulan Ramadan? Baju. Adik kau pakai baju dulu? Pakai baju. Kita pakai baju kat bawah. Okey, baik. Apa hukum sentuh dan peluk isteri di siang hari bulan Ramadan? Apa hukum dia? Isteri, kalau peluk isteri di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Sekejap Allah.
Hukum peluk isteri di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Hukumnya jika bangkit syahwat, sampai bangkit syahwat. Bangkit syahwat tu maksudnya sampai kita tak boleh nak kontrol syahwat kita, yang akan boleh membawa kepada berlaku hubungan kelamin, maka hukumnya haram. Kalau tidak sampai ke tahap itu, hukumnya tidak haram. Okey, itu. Selesai bab tu. Sebab ada juga orang kan pagi-pagi dia nak pergi kerja apa semua, dia peluk isteri dia, dia peluk suami dia. Tengok keadaan. Okey, itulah perkara tambahan yang membatalkan puasa. Seterusnya, al-iftaru fi Ramadana arba'atu anwa'in. Berbuka puasa di bulan Ramadan terbahagi kepada 4 jenis. Jenis yang pertama, wajib, kama fil haidi wan nufasa, seperti pada keadaan orang yang datang haid dan nifas. Maknanya wajib dia buka puasa. Okey, wajib dia tak puasa lah, macam tu. Bukan wajib dia makan. Dia tak makan pun tak apa. Wajib dia tak puasa. Itu maksudnya. Semalam dah cerita kan. Yang kedua, jaiz, yakni harus. Boleh buka puasa. Kama fil musafiri wal marid. Bagi orang yang musafir dan orang yang sakit. Orang musafir boleh buka puasa, orang sakit pun sama. Boleh. Baginya harus berbuka puasa. Tetapi walaupun begitu, orang musafir afdal dia berpuasa. Kalau dia mampulah. Wa antasumu khairul lakum. Kalau dia berpuasa, itulah yang lebih bagus baginya. Itu orang musafir. Walaupun harus, tapi syaratnya semalam saya dah sebut, macam mana orang yang musafir ni boleh berbuka puasa. Iaitu, dia kena tinggalkan sempadan tempatnya sebelum daripada terbit fajar, sebelum masuk subuh. Itu salah satu syarat lah. Seterusnya, wala. Tidak wajib dan tidak harus. Dua-dua ada. Wajib pun tidak, harus pun tidak. Kama fil majnun, sebagaimana orang yang gila. Orang yang gila ni maknanya dia tak wajib berpuasa. Jadi tak ada hukum lah. Kan? Bukan kata boleh buka puasa, wajib buka puasa, harus buka puasa, tak ada. Sebab memang dia tak wajib puasa. Wa muharramun, dan juga haram, kaman akhara qada'a ramadana ma'a tamakkunihi hatta dhaqal waktu anhu. Haram berbuka puasa kepada siapa? Kepada orang yang, misalnya, orang yang puasa lewat dah, ganti puasa. Okay, contoh je lah, dia ada lagi 2 hari puasa dia tak habis. Dia pun puasa hari ni, dia pun puasa besok. Jadi orang yang macam ni, haram baginya berbuka puasa. Kenapa? Kerana kalau dia tak puasa hari ni dah besok, kan? Ini maka menyebabkan habis, tak ada waktu untuk dia berbuka puasa, untuk dia qada puasa pada waktu yang lain. Okey? Selesai. Kemudian dia kata, wa aqsamul iftari arba'atun aidan. Dan bahagian buka puasa ni pun sama, 4 juga. Pembahagian berbuka puasa. Yang pertama, ma yalzamu fihi al-qada' wal fidyah. Yang wajib di qada dan bayar fidyah. Dua-dua wajib. Wa huwa asnan, ini 2 golongan. Yang pertama, al-iftaru li khaufin ala ghairihi. Dia berbuka puasa kerana bimbangkan keselamatan orang lain. Contohnya ialah seorang ibu yang mengandung. Lalu ibu tadi bila dia mengandung, dia pun dia buka puasa. Kenapa dia buka puasa? Kerana dia bimbangkan keselamatan bayi dalam kandungannya. Boleh dia buka puasa, tetapi dia kena qada dan bayar fidyah 1 cupak untuk 1 hari. Okey? Itu kenapa? Kerana dia berbuka puasa kerana orang lain. Ataupun dia menyusu. Sama ada anak dia sendiri atau anak orang lain, tak kisah. Dia menyusu. Maka dia buka puasa. Kenapa dia buka puasa? Kerana dia bimbang. Kalau dia berpuasa tak cukup susu, akan menyebabkan budak ini sakit, budak ini mati dan sebagainya. Maka dia buka puasa kerana tadi. Dia buka puasa kerana tadi, maka hukumnya harus, boleh, tetapi dia kena qada dan bayar fidyah. Kenapa? Kerana dia buka puasa kerana orang lain. Maka boleh kiaslah dalam kaedah ini.
Kalau doktor dia nak buat operation di bulan Ramadan, bahaya ni, operation yang membahayakan, kecemasan dan sebagainya, tak boleh tangguh lagi, dia pun buat di siang hari bulan Ramadan. Kalau dia tak buka puasa, maka menyebabkan dia tak boleh nak selamatkan orang ni, dia terpaksa buka puasa. Dia pun buka puasa untuk menyelamatkan nyawa orang ni, maka harus dan boleh dia buka puasa. Tetapi nanti dia kena qada dan kena bayar fidyah. Qada puasa tadi 1 hari dan bayar fidyah 1 cupak. Okey, itu. Yang kedua, al-iftaru ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkani hatta ya'tiya Ramadhan akhar. Orang yang buka puasa, orang yang tak berpuasa, dalam keadaan dia melewatkan qada dia, sedangkan dia boleh qada dalam tahun itu sehingga masuk bulan Ramadan yang akan datang. Contohlah, yang bulan Ramadan baru ni dia tak qada lagi. Besok dah habis last, adalah 5 hari lagi yang dia tak qada untuk bulan Ramadan baru ni. Maka bila masuk Ramadan tahun ini, dia dah lewatkan. Sedangkan dia ada masa untuk qada pada bulan Ramadan, pada bulan-bulan yang lain selepas Ramadan baru ni. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, banyak masa lagi kan? Dia sihat, dia boleh qada. 5 hari tu dia tak qada. Maka menangguh hutang 5 hari tadi sehinggalah masuk kepada bulan Ramadan ini. Bila dia masuk bulan Ramadan ni, apa jadi? Maka orang yang macam ni dia kena qada, puasa dia kena qada dan dia kena bayar fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qada dan bayar fidyah. Dan fidyah yang ini, yang kes ini, dia berganda apabila berganda tahun. Ini mazhab Syafi'i. Berganda apabila berganda tahun. Katalah tahun ini masuk Ramadan ni tak qada lagi, ada 5 hari. Untuk 5 hari tu secupak 1 hari. Puasa tak berganda. Fidyah tadi berganda. Baik, yang tahun ini masuk tahun depan sekali lagi, masuk Ramadan sekali lagi, dia belum qada lagi. Maka berganda untuk 1 hari 2 cupak. Kan? 1 hari 2 cupak. Kali 5 hari 10 cupak. Tak qada lagi sampai masuk tahun lagi. Maka untuk 1 hari 3 cupak. Kan? 5 hari 15 cupak. Gitu. Dia berganda-ganda. Cupak itu berganda. Puasa tu tak berganda. Jadi sebab itulah, walaupun kita kata boleh bayar fidyah, tetapi sengaja kita tak qada itu hukumnya haram. Jenis yang kedua, ma yalzamu fihi al-qada'u dunal fidyah. Yang wajib qada saja, tidak wajib bayar fidyah. Wa huwa yakthur. Banyaklah dia kata puasa yang macam ni. Antara misalnya kamughma alaihi, seperti orang yang pengsan, yang tadi yang batal puasa pengsan tadi, orang yang histeria tadi, orang yang gila kan. Bila dia dah sembuh, dia wajiblah qada puasa sahaja, dia tidak wajib membayar fidyah. Yang keempat, ma yalzamu fihi al-fidyatu dunal qada. Orang yang wajib bayar fidyah saja tapi tak wajib qada. Wa huwa syaikhun kabir. Dia itu orang yang sakit, syaikhun kabir, iaitu orang yang sakit. Orang yang syaikhun kabir bukan sakit, orang yang tua sangat. Syaikhul kabir. Syaikhul kabir, orang tua tak mampu puasa. Apa benda? Wa 'alal ladzi, Allah Taala kata dalam Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ke atas orang-orang yang tidak mampu berpuasa, yakni tua, maka dia bayar fidyah bagi makan kepada orang miskin. 1 hari 1 cupak. Dia tak wajib puasa. Qada pun tak wajib. Ayah kita dah tua sangat, tak larat puasa, maka 1 hari 1 cupak bayar terus. Bila boleh bayar? Bila masuk waktu dia. Apa benda waktunya? Kalau untuk puasa besok, maghrib tadi masuk dah, boleh bayar dah 1 cupak. Awal daripada tu tak boleh. Dia kena masuk waktu dia. Maghrib tadi masuk untuk puasa besok. Ayah kita tak puasa besok, dia tahu. Kita kata esok ayah tak boleh puasa lagi, kita dah boleh bayar dah ini 1 cupak. Esok, malam esok masuk untuk puasa yang seterusnya. Jadi waktunya masuk dengan malam. Malam untuk, kerana kiraan hari ni dikira malam dulu, baru siang kan. Macam hari ni dipanggil malam Khamis. Esok hari Khamis. Jadi untuk puasa hari Khamis, malam Khamis dah masuk waktu malam Khamis, dah boleh bayar fidyah untuknya.
Ataupun kita nak kumpul bagi banyak sekaligus pun tak apa. Habis akhir bulan Ramadan tu 30 hari kita kumpul 30 cupak. Itu lebih banyak sikit lah. Kalau satu cupak tu sikit je. Kan? Boleh macam tu. Dan seumpama yang macam ni juga, orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Walaupun dia muda, tapi sakit dia contoh kanser tahap 4 je. Tak ada harapan sembuh. Maka dia tak wajib puasa. Dia boleh terus bayar fidyah macam tadi. Boleh bayar tiap-tiap hari. Masuk waktu boleh bayar tadi itu malam. Untuk besok puasa, malam ni dah masuk waktu. Dah masuk waktu ya. Ataupun nak dikumpulkan semua 30 hari pun tak ada masalah. Yang keempat, la yalzamu mana yang keempat ni? Yang keempat, tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Maksudnya, siapa yang tak wajib qada dan tak wajib bayar fidyah? Wa huwal majnun alladhi lam yata'adda bi jununihi. Orang gila. Orang gila kan tak wajib puasa. Tak wajib puasa dan tak wajib qada. Kan? Kalau orang datang haid tu, dia tak wajib puasa. Bahkan haram berpuasa. Tetapi wajib qada. Orang gila, dia tak wajib puasa dan dia tak wajib qada. Tak bayar fidyah pun tak. Qada pun tidak. Bayar fidyah pun tidak. Contoh dia gila. Gila. Lepas sembuh dia. Lepas pada sembuh, kalau dia tak puasa 4 tahun, 5 tahun tu, semua tu Allah Ta'ala bagi percuma kat dia. Dan tak wajib bayar fidyah pun. Okey, selesai. InsyaAllah kita cuba khatamkan. Ada sikit lagi masa. Ada satu fasal yang terakhirnya. Faslun alladhi yufattiru mimma yasilu ila arba'atu afrad. Perkara-perkara yang membatalkan puasa yang sampai ke perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa yang sampai ke dalam rongga 7 jenis. Jadi dia kitab ni kitab untuk budak permulaan orang belajar. Untuk kita orang awam sesuai sangatlah. Dah lah dia cerita, tadi dah cerita masuk ke dalam rongga apa semua kan, cerita kan. Dia nak detail lagi, dia kata ada 7 benda, dia tolong kira kat kita. 7 benda pada pandangan dia yang masuk ke dalam rongga tetapi tidak membatalkan puasa. Apa itu bendanya? Benda yang pertama, ma yasilu ilal jawfi binisyanin. Suatu perkara yang sampai ke dalam rongga tetapi dengan terlupa. Kita makan nasi dapat pinggan tapi terlupa, sampai ke dalam rongga terlupa. Itu tidak batal puasa. Kan? Boleh. Okey, yes, seterusnya. Yang kedua, au jahlin, ataupun sampai ke dalam rongga dalam keadaan jahil, tak tahu. Dia kata dia sampai benda tu ke dalam rongga, dia tak tahu kata membatalkan puasa. Tapi seperti biasa, saya selalu sebut, jahil yang dimaafkan dalam perkara fardu ain ini, jahil kerana 2 sebab. Pertama, qaribu ahdin bil Islam, baru masuk Islam. Yang kedua, nasya'a ba'idan 'anil ulama, dia hidup jauh daripada ulama. Maksudnya dia ini mungkin duduk di puncak bukit, tak ada ulama, bukanlah ulama besar, mana tak ada orang tahu perkara-perkara itu tadi. Yang ni dimaafkan jahil. Tapi contoh kita ni duduk dalam masyarakat, dibesarkan dalam keluarga yang beragama Islam dan sebagainya, mustahil tak tahu benda tu, tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Saya tak tahu kata makan nasi batal puasa. Tak diterima benda tu. Baik. Yang ketiga, au ikrahin, ataupun sampai ke dalam rongga tadi dengan dipaksa. Ada orang paksa. Dia tak pisau. Makan nasi. Tak batal puasa. Dan tidak semestinya letak pisau. Paksa tadi. Kadang-kadang paksa itu bergantung kepada individu. Contoh dia ni seorang ustaz, seorang ulama. Mungkin paksa dia dengan pisau tidak sama dengan paksa dengan maruah. Kan? Contoh dia kata, tak apa. Kalau tak nak makan, aku dedahkan perangai kau zaman muda-muda dulu. Ni tengok ni gambar ni, pakai seluar pendek ni. Kan? Ni pakai seluar pendek ni, aku akan masukkan dalam Facebook.
Bukan apa saya kata dia? Itu paksa juga. Karena bagi orang yang kedudukannya mulia, ini lebih besar paksaan daripada letak pisau di leher. Kan? Sebab itu maruah. Ada orang dia takut, malu tu lebih daripada takut ditikam. Jadi bergantung kepada orang. Ada setengah orang, kau masuklah dalam Facebook pun tak ada masalah. Seluar pendek aja. Sekarang pun aku pakai seluar pendek lagi, tak ada masalah. Kan? Bagi dia tak ada apa. Itu bergantung kepada orang. Sebab tu dalam bab paksaan ni dia berbeza mengikut kedudukan manusia. Baik. Seterusnya, yang membatalkan puasa yang seterusnya, bima baina asnanihi wa qad ajaza am majjihi li'udhrihi. Dengan masuk sesuatu benda yang jarayani, masuk air liur yang bercampur dengan sesuatu yang duduk di celah gigi dia, katalah ada daging pun semua, masuk ke dalam keadaan dia tak boleh nak tahan. Dia termasuklah, senang mudah-mudahnya termasuk. Wa bi jarayani rikin, dengan tertelan air liur, bima baina asnanihi, yang bercampur dengan benda yang ada di celah-celah gigi, daging ke apa, ada rasa masing-masing, kan, pun tertelan, kan, masuk tertelan masuk ke dalam rongga, dan dia tak mampu untuk meludahnya. Tak mampu untuk ludah. Kalau dia boleh ludah, tak apa. Okey. Dia sebut di sini satu permasalahan. Adakah wajib kita congkil gigi waktu malam? Wajib tak? Maksudnya selepas sahur tu kita congkil gigi. Adakah wajib? Kena beli congkil gigi ni. Sebab kalau makan daging, jenis lekat celah gigi, adakah wajib congkil gigi? Dengar elok-elok Dia kata apa? Wala yajibu alaihi al-khilalu lailan. Tidak wajib congkil gigi waktu malam. Wa in alima anna al-jiryana al-madhkur yaqa'u naharan. Walaupun dia tahu kalau dia tak congkil gigi tadi akan menyebabkan berlaku air liur tadi bercampur dan akan masuk tertelan. Alal mu'tamad, di atas qaul yang mu'tamad. Tetapi ada pendapat yang kata wajib kalau dia tahu bahawasanya siang hari akan bercampur air liur dia tadi dan masuk tertelan. Jadi malam congkil. Jadi masalah congkil gigi ni ada dua pendapat. Pendapat mu'tamad kata tak wajib. Pendapat mu'tamad kata yang tak mu'tamad, pendapat lemah sikit, dia kata wajib sekiranya kita tahu kalau kita tak congkil gigi ni akan menyebabkan air liur kita ni bercampur dengan benda lain dan kita tertelan dan menyebabkan batal puasa. Jadi kalau kita tak boleh nak ludah tadi, itu tidak batal puasa. Baik. Walaupun pendapat mu'tamad tak wajib, tetapi dia kata sunat dicongkil gigi tadi pada waktu malam kerana khurujan minal khilaf. Kerana kaedah al-khuruj minal khilafi mustahabbun. Keluar daripada khilaf itu hukumnya sunat. Macam malam tadi lah, yang tanya tentang soalan berkenaan dengan baca Quran di mushaf. Jadi ulama yang kata sunat kita tak baca di mushaf, sebab apa? Sebab ada mazhab Hanafi batal sembahyang fardu dan sunat. Mazhab Hanafi kalau tengok kat Quran, baca Quran semasa sembahyang batal, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Mazhab Hambali, mazhab Maliki dan Hambali, dia kata makruh pada sembahyang fardu, pada sembahyang sunat okey. Mazhab kita Imam Syafi'i tak ada masalah, tak ada apa, boleh berlaku. Jadi kerana untuk keluar daripada khilaf, ulama yang kata, ada yang kata tak sah sembahyang tengok kepada mushaf tu, sebab itulah ada sebagian ulama kata elok kita tinggalkan, kerana ada ulama yang kata tidak sah. Dia panggil al-khuruju minal khilaf, keluar daripada khilaf, mustahabbun, sunat. Okey, baik, selesai. Yang kelima, ma wasala ilal jawfi wa kana ghubara tariqin. Yang sampai ke dalam rongga, benda yang sampai itu adalah debu jalanan. Debu jalanan
itu tidak membatalkan puasa. Debu, gobar, debu. Kita jalan-jalan debu, tiup masuk dalam rongga tak batal. Pasal kita pun tak sengaja, kan? Lagipun debu ni benda yang sukar untuk dielakkan. Tapi kalau asap rokok, vape, itu batal. Asap kemian tak batal. Kita pasang bukhur kemian Arab tu kan, yang macam Habib-Habib ulama pasang tu, masuk ke dalam hidung tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau asap rokok, batal puasa. Yang kelima, itu. Yang keenam dan yang terakhir, ma wasala ilaihi wa kana min ma wasala ilaihi wa kana gharbalata daqiqin aw dhubaban ta'iran aw nahwahu. Ataupun yang masuk ke dalam rongga itu iaitu daqiq, iaitu tepung. Contohnya tepung gandum. Kan, mungkin dia ada ayak-ayak tepung gandum masuk dalam hidung. Itu tidak membatalkan puasa juga. Dan juga yang ketujuhnya ialah yang tidak membatalkan puasa, iaitu benda yang masuk itu adalah binatang yang berterbangan yang kita susah nak elak, yang tak boleh kita elak. Contohnya lalat, nyamuk, serangga-serangga yang berterbang tu, dia terbang-terbang masuk dalam mulut, kita pun tertelan, tak batal. Masuk dalam hidung sampai kotak, tak batal. Masuk dalam pun semuanya tidak batal. Okey, itulah perkara yang masuk ke dalam rongga tidak membatalkan puasa. Pendek kata, tuan-tuan, benda itu dengan tidak sengaja. Pertama berlaku kerana terlupa. Yang kedua tak sengaja. Yang ketiga dipaksa. Kan, benda itu tidak membatalkan puasa. Okey, selesai. Kemudian dia tutup kitab dia, kita kata ni kitab ni, dia kata nas'alullahal karim wallahu a'lamu bisawab. Dia kata nas'alullahal karim, kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bijahi nabiyihil wasim, dengan kepangkat ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasim, yang kaca, yang cantik mukanya, yang wasim ni maknanya yang elok mukanya, yang muka yang cantik, muka yang comel. Ayukhrijani minad dunya muslimah, supaya dikeluarkan aku pengarang ni, Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, pengarang kita ni, dikeluarkan aku daripada dunia dalam keadaan beragama Islam. Wa walidayya wa ahibbai, dan juga kedua ibu bapaku dan kekasih-kekasihku. Siapa yang sayang kat dia lah, termasuklah kita lah. Kita sayang kepada ini, Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami, pengarang kitab Matan Abi Suja' ni, yang masyhur, yang dibaca di mana-mana saja. Walaupun dia ni orang Arab, tetapi dia menetap di Indonesia dan meninggal di Betawi, Indonesia. Tu. Keturunan Arab lah, Arab Hadramaut. Wa man ilayya intama, dan yang kepada siapa yang bernisbah kepadaku. Maknanya siapa yang bersambung kepada aku ini, maka kepada dia jugalah aku doa supaya dia dikeluarkan daripada dunia dalam keadaan beragama Islam. Termasuklah kita yang baca kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sambungkan kita dengan pengarang kitab ni, Syekh Salim bin Sumir atau Samir Al-Hadrami. Wa yaghfir li wa lahum, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni aku dan bagi mereka semua, kekasih-kasih aku, dan orang yang bersambung dengan aku tadi, muqhamatin walamama, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Mudah-mudahan Ta'ala ampunkan semua dosa besar dan dosa kecil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf, Rasulillahi ila kafatil khalqi, Rasulil malahim, Habibillahil fatihil khatim, wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
Jadi tamatlah, khatamlah kitab kita pada malam ni, kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan dengan keberkatan pengarang ini kita mendapat doa dia, doa wali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kalau nak baca kitab, kita pilihlah kitab-kitab wali Allah, supaya setiap doa-doa wali Allah tu yang dalam kitab itu terkena kepada kita, insya-Allah. Jadi sebab tu ulama-ulama dahulu, tok-tok guru pondok dan sebagainya, mereka memilih kitab-kitab yang dikarang oleh wali-wali Allah. Kerana apa? Kerana setiap kitab wali Allah itu pertama ada nur, ada cahaya. Cahaya tu melekat kat kita. Sebab tu orang yang baca, belajar kitab ulama turas, dia berbeza. Dalam masyarakat pun dia berbeza. Dalam penyampaian ilmu pun berbeza. Dari segi ingatan, dari segi menyelesaikan masalah pun dia berbeza. Sebab apa? Sebab kitab ulama yang wali-wali ni dia ada nur, ada cahaya. Ada barakah. Kemudian kita pula bila kita baca kitab mereka ni, kita bersambung sanad kita dengan mereka. Mudah-mudahan tuan-tuan semua di akhirat nanti kita termasuk dalam golongan mereka, insya-Allah. Wallahu alam. Jadi setakat itu sajalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala memberi keberkatan kepada kita, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkanlah isi kandungan, insya-Allah. Sebelum saya tutup, kita tengok dulu soalan. Tak ada soalan kat sini. Okey. Tak ada soalan Sini kot. Tengok depan Okey, nak mula dengan soalan mana ni? Ni atas ni apa ni? Lapau. Lapau ni apa? Acung. Lapau apa, Jong? Okey, baik. Kita mula dengan soalan acung. Ada orang tanya, kalau dia dulu jahil, langsung tak puasa bertahun-tahun, lepas tu dah insaf, macam mana kaedah dia nak ganti atau bayar denda tadi? Jadi pertama, dia kena puasa lah pada hari-hari yang dia tak yakin puasa. Dia tak ingat puasa. Dia ingat, aku 5 hari je puasa. Okey, 5 hari tu je lah dia kira puasa. Hak lain aku tak ingat puasa tak, kira tak puasa. Itu kaedah dah. Kena ambil hari yang dia yakin puasa. Aku ingat aku puasa, hak betul-betul aku yakin 10 hari tu aku ingat. 10 hari tu je. Hak lain aku kadang-kadang puasa, kadang-kadang tak ingat lah. Tu tak kira tak puasa. Itu kaedah dia senang. Caranya. Sama macam semayang juga. Kalau nak qada, aku ingat aku buat semayang ni 5 tahun lepas. Sebelum tu ada semayang, tak semayang. Berapa hak ingat semayang je? Dalam 5-6 je semayang ingat. Hak 5-6 tu je tak kena qada. Hak lain qada belaka. Jadi kita kira lah, katalah dalam 7-8 tahun lepas. Jadi kata 8 tahun tak puasa. Dalam 8 tahun tu dia ingat 10 hari je dia puasa. Okey lah. Kita pun 30 darab 8. 8, 16, 24. 240 hari. Tolak 10 hari. 230 hari. Qada semua 230 hari. Kemudian nak bayar fidyah. Macam mana? Nak bayar fidyah, dia kena ganda lah ikut mazhab Syafi'i. Cuma kalau banyak begitu, mungkin sukarlah. Kalau kita baru sehari 2 hari, tak apa kan nak berganda. Maka kita boleh taklid kepada mazhab yang lain, ataupun ada pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i yang kata bayaran fidyah tak berganda. Kalau berganda tu makan ribu juga tu. Kan? Jadi katalah tadi berapa? 240 hari tak puasa. 230 hari kan? Tak puasa. Maka 230 cupak saja. Dia tak berganda. Ikut mazhab lain tak berganda. Sebab tu kalau tuan-tuan bayar fidyah di lembaga zakat, tak ada gandaan. Tapi mazhab Syafi'i, lembaga zakat dia tak, lembaga zakat Selangor lah, dia tak guna mazhab Syafi'i.
Untuk menggalakkan orang bayar fidyah agaknya kot. Tapi kalau mazhab Syafi'i dia berganda. Jadi kena ganda lah. Jadi kalau susah kata banyak kena bayar, tak payah ganda, ambil hari je. Hari 240 hari tadi, tolak 10 hari dia puasa, dia yakin, okey tak apa, 230 hari, 230 cupak. Okey, 230 cupak, 1 cupak. Nah, jadi maknanya RM460. Bayar. Puasa tetap puasa. Okey, begitu. Seterusnya, ada subtitle BM. Subtitle kat mana pula? Tak, nantilah jenuh jenuh. Okey, terima kasihlah jenuh. Nanti kita bincang kemudian. Okey, Ustaz Fatah tanya soalan ni. Kalau batal puasa sebab haid, bolehkah dia makan lepas batal puasa tu? Contohnya pukul 12 tengah hari datang haid, bolehkah seorang perempuan itu makan? Ya boleh, sebab batal puasa. Dan dia memang wajib puasa. Yang tak boleh tadi, yang contoh 6 orang tadi, orang yang wajib puasa. Kan? Contohnya dia wajib puasa. Kemudian dia sengaja buka puasa. Itu baru dia tak boleh makan lagi. Yang datang haid tak ada masalah. Memang bila datang haid, dan dia tak sah puasa, dan juga haram berpuasa, dan tak wajib puasa. Gitu. Jadi orang yang datang haid, kita dah sebut malam tadi, boleh terus makan, tak ada masalah. Yang 6 tadi je, yang tak boleh makan, dia kena imsak, wajib tahan diri. Tengok balik 6 tadi. Yang 6 tadi. Tak termasuk orang haid tadi. Salah satu daripada 6 tadi tak ada orang haid. Jika wanita datang haid pada awal Ramadan, masih boleh niat sebulan bulan puasa, taklid mazhab Maliki. Ya, malam tadi saya dah sebut. Kalau dia datang haid, tak payahlah niat lagi. Bila dia nak niatnya? Bila dia bersih daripada haid. Bila dia bersih daripada haid, malam besok dia nak puasa. Hari ni dah bersih. Besok dia nak puasa. Maka malam tu dia niatlah. Sajaku puasa sebulan bulan Ramadan yang berbaki. Sajaku puasa sebulan bulan Ramadan yang berbaki. Okey? Kerana Allah Ta'ala. Mana yang masih baki. Kalau nak bahasa Arab, nawaitu sawma syahri Ramadan, nawaitu sawma ma bakiya min syahri Ramadan, nawaitu sawma ma bakiya min syahri Ramadan hadhihi sanati, syahr Ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu kot bahasa Arab. Boleh niat macam tu. Ni soalan luar topik. Kalau tangan berbalut dan tak boleh nak kena air balutan tu, macam mana cara untuk ambil wuduk? Boleh kau guna balut plastik dan tayamum? Tak boleh balut plastik. Balut plastik, air tak kena kat kulit. Wuduk ni kena air kena kat kulit. Tayamum, debu kena kulit. Tu tak kena faham tu Tayamum, debu kena kulit. Air, ambil wuduk, air kena kulit. Katalah kita buat misal sekejap contoh, kejap. Tak apalah, malam ni lewat sikit habis Kata tangan kita ni berbalut macam ni. Berbalut macam ni. Okey? Kita ambil berbalut ni. Okey, berbalut. Balut ini Maka bila kita nak ambil wuduk, kita buat macam mana? Wuduk mula-mula buat apa? Wuduk mula-mula hak rukunnya basuh muka. Basuh muka dulu. Basuh muka. Hak rukun dulu. Hak sunat tak payah ceritalah. Basuh muka. Basuh. Lepas basuh muka apa benda? Basuh tangan. Ni tangan ni sihat ni. Tangan ni boleh basuh. 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 Okey. Lepas basuh tangan kanan, tangan kiri. Ni yang berbalut ni kan. Okey, contoh berbalut. Ini ni kan boleh kena air ni. Basuh dulu, kena air. Basuh. Boleh kena air. Mana lagi boleh kena air? Ujung ni. Basuh, boleh kena air. Mana lagi? Jari boleh kena air. Basuh. Yang ini yang tak boleh kena air ni, macam mana nak buat? Ambil air, sapu. Kalau boleh sapu. Kalau tak bayar, okey, sapu.
Dah sapu tu selesai ke? Tak selesai lagi. Tak selesai lagi. Pun tak kena air. Sapu tu isyarat. Habis tu, macam mana nak selesaikan yang tak kena air di bawah ni? Tayamum. Macam mana tayamum? Lepas basuh tadi, lap. Bagi kering. Lap semua, bagi kering. Tepuk. Sapu muka. Tepuk. Sapu tangan. Tayamum. Selesailah yang di bawah ni tak sampai. Selesai macam mana? Dengan tayamum tadi. Itu dia punya cara. Selesai. Baru kita boleh berpindah ke anggota wuduk seterusnya. Mana anggota wuduk seterusnya? Sapu kepala. Kemudian basuh kaki. Bukan tuan-tuan ambil balut plastik tu tak. Kan? Balut plastik. Tak jadi. Wuduk kena jiruh di anggota. Yang tak boleh sampai air ke anggota, ganti tayamum. Tayamum, bila sebut tayamum, bukan sapu debu sini saja. Bila sebut tayamum, sapu muka dengan debu, sapu tangan. Itu kena faham. Itu insyaAllah. Itu dia punya formula. Kalau ada dua balut, satu, di kaki satu, 2 kali tayamum. Sama proses dia macam tadi. Bila sampai di anggota tu, tayamum. Bila sampai di anggota kaki, basuh dulu hak sihat, tayamum. Okey, saudara Fifi, insya-Allah boleh ya. Kalau buat saringan COVID lagu mana? Baik, kita saringan COVID ni kita kena tengoklah, saya tak tahu lagi. Kalau sampai melebihi had tadi, kalau hidung sampai ke khayshum, kalau anak tekak ni tadi, korek lebih sampai ke dalam, maka batal lah puasa. Itu mengikut mazhab Syafi'i. Walaupun kita kata atas jalan perubatan sekalipun, kerana puasa ini dia benda yang orang kata bukan berlaku sentiasa, kan. Jadi walaupun kita kata atas dasar perubatan tadi, kalau ikut yang kaedah dalam mazhab Syafi'i, dia tetap membatalkan puasa. Kalau melebihi had tadi, kita qada lah hari yang lain. Kan? Qada hari yang lain. Apa ni Tuan Haji Zin, insyaAllah lah nanti kita bincang cadangan Tuan Haji Zin ya. Baca kitab secara tertutup. Okey, insyaAllah tengoklah macam mana nanti ya. Ini pun saja saya sebenarnya asalnya mula-mula itu kawan-kawan minta baca Hidayatus Sibyan bab puasa. Jadi Hidayatus Sibyan tu ringkas sangat. Jadi dah habis bab Hidayatus Sibyan tu, saya pun PKP tak habis lagi. Sudut fikir nak buat apa malam-malam duduk saja ni. Jadi eloklah baca kitab yang pendek-pendek. Jadi saya pun pilihlah Hidayatus Sibyan nak nipis. Itu pun makan masa 24 siri juga. Kan? Ingatkan 10 siri boleh habis lah. Kan? Bila kita hurai-hurai tu jadi panjang juga. Jadi insyaAllah lah. Ini pun secara tak dirancang sebenarnya. Yang asalnya kawan-kawan yang belajar kitab tu pada hari Sabtu dia orang minta untuk baca bab puasa. Asalnya itulah. InsyaAllah Ramadan nanti kita tengoklah macam mana. Tuan Haji Noh, Ustaz, andainya PKP berlanjutan hingga 1 Syawal, kita nak solat raya Aidilfitri di rumah, adakah sah solat kita itu tanpa khutbah? Kalau tak sah, Ustaz beri isi khutbah untuk praktikkan nanti. Solat hari raya tu tuan-tuan semua sunat. Pertama, jadi khutbah dan solat tu dua pun sunat. Kalau kita buat sembahyang hari raya tanpa khutbah pun sah, tak ada masalah. Sebab dua-dua sunat. Cuma kalau ada orang melebihi, maksudnya ada orang yang kita boleh sampaikan khutbah, kita imam, dan ada orang lain, seorang sekurang-kurangnya, maka sunatlah berkhutbah. Kan? Khutbah tu tak ada masalah apa. Tengok banyak teks tu kan. Yang pentingnya rukun macam khutbah lain. Macam khutbah Jumaat kita belajar itulah. Rukunnya gitulah lebih kurangnya. Dan khutbah pertama itu
ditakbirkan sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah 9 kali. Khutbah kedua takbirnya 7 kali. Kenapa 9 khutbah kedua? Kerana sembahyang hari raya rakaat pertama kita takbir 9 kali. Betul 9 kali? Kan ilmu sesat pula. 7 kan? Allahu Akbar. Tapi campur dengan takbir mana? Campur dengan takbiratul ihram jadi 8, dan takbir untuk sujud, untuk rukuk jadi 9. Kan? 9. Itu hikmahnya dia suruh 9 tu. Jadi khutbah pertama 9 kali. Khutbah kedua 5 kali takbir. 5 kali pula, 7 kali untuk khutbah. Semayang 7 5. Khutbah 9 7. Gitu. Lepas tu khutbah lah apa pun. Baca alhamdulillah, selawat kat Nabi, ittaqullah. Cerita bab COVID ke apa. Boleh berlaku. InsyaAllah. Tu je yang pentingnya. Ustaz Sabri tak sihat ke? Ustaz Sabri Kosas? Mas Syed? Ustaz, kalau seorang tu sakit dan sudah tua selama 4 tahun serta tidak ada masa sihat sehingga meninggal dunia, adakah dikenakan fidyah? Dia sakit 4 tahun. Sakit tak ada harapan sembuh. Dia bayar fidyah apa? Fidyah puasa je lah. Sebab dia termasuk dalam kategori orang tua ataupun orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Maka dia tak wajib puasa. Setiap hari yang dia tinggalkan puasa, itu dia wajibkan membayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Dia tak puasa. Sebab orang yang sakit tidak ada harapan sembuh atau terlalu tua, dia tidak wajib puasa. Bila dia tak wajib puasa, dia buat apa? Bayar fidyah. Fidyah ni berapa? 1 cupak 1 hari. 1 cupak 1 hari. Kalau 4 tahun dia tak puasa, katalah setahun tu 30, maka 30 darab 4 bersamaan dengan 120 cupak. 120 cupak, kalau kita nak bayar dengan wang ringgit mengikut mazhab Hanafi, maka lebih kurang RM2 1 cupak. Kan? Jadi RM2 darab dengan 120 jadi RM240. Diberikan kepada siapa? Kepada fakir miskin. Berapa orang? Tidak ada syarat berapa orang. Seorang pun boleh. Jumpa fakir miskin, bagilah. Fakir atau miskin. Bukan fakir miskin tu seorang. Tak. Fakir atau miskin. Miskin tu dia tinggi sikit pada fakir. Okey. Jadi jangan nak, tak ada orang miskin ni, berlambak orang miskin. Ada kereta Ustaz? La ilaha illallah. Ada kereta tak suci dia tak miskin. Dalam Quran surah Al-Kahfi apa benda Allah Taala sebut, wa ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Adapun kapal yang ditebuk oleh Nabi Khidir alaihissalam. Wa ammas safinatu, kata Nabi Khidir, ammas safinatu, adapun kapal ini, fakanat limasakin, adalah milik orang miskin. Orang miskin ada safinah, ada kapal. Perahu yang dinaiki oleh Nabi Khidir. Ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Aku nak aibkan, aku nak cacatkan kapal ni. Kerana apa? Kerana ada raja yang suka rampas kapal. Jadi bila dia tengok kapal cacat, dia tak ambil lah. Itu tujuan aku rosakkan kapal tu. Itu kisah pengembaraan Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Jadi tuan-tuan semua, maknanya Allah Ta'ala sebut safinah limasakin. Maksudnya kapal untuk orang miskin. Safinatun najah, matan kitab ni kan. Jadi tuan-tuan jangan ingat orang miskin ni dia pakai tak ada apa. Itu jangan macam tu. Silap takrifan tu. Ramai orang miskin. Soalan dari Doktor Hospital Sungai Buloh. Tak nampak pula saya. Masuk batal puasa sebab memasukkan sesuatu dalam rongga, melepasi level mana?
Sebab kalau nak ambil sampel COVID kena masuk ke hidung sehingga dinding belakang hidung dan ke area anak tekak. Ya. Kalau mengikut kaedah dalam mazhab Syafi'i, batal lah puasa. Tetapi ada juga ulama yang sekarang ni dia kata tak batal puasa. Cuma bagi saya benda itu batal puasa lah. Sebab dia dah masuk sesuatu melebihi rongga. Jadi kalau hidung melepasi khayshum, ni tulang rawang ni. Tulang sini ni, ni khayshum. Yang tempat kita masuk air tu kita rasa pedih. Itu khayshum nama dia. Khayshum. Lepas pada tu batal puasa. Tekak melepasi anak tekak. Batal puasa. Jadi saya sama juga sebab dia apa benda, contoh kalau kita pakai nebulizer, bukan nebulizer ni, inhaler. Inhaler pun sama dibahas ke. Sebab dia masuk benda melebihi anak tekak. Itu perbahasan ulama lah. Cuma bagi saya rasa yang sesuainya kerana ambil sampel tu bukan banyak hari, satu hari je. Jadi satu hari je batal. Jadi kita qada lah lepas Ramadan satu hari tu. Kalau banyak hari tu, itu mungkin kita boleh buat pembincangan yang lain. Tengok-tengok mazhab yang lain susah. Satu hari je pun. Kan? Dan kalau batal sekalipun tak boleh makan sebab dia termasuk dalam kategori yang pertama daripada 6 golongan tadi. Siapa yang batal puasa dengan sengaja. Dia termasuk batal puasa sengaja dia sebab dia pergi sengaja korekkan pada rongga dia tadi. Jadi sengaja batal puasa pada siang hari bulan Ramadan, dia wajib imsak, wajib tahan diri daripada perkara membatalkan puasa pada hari yang berbaki lagi. Okey. Tak ada aku Abang Mi, selamat puasa. Soalan daripada Farid Suraidi. Bagaimana keadaan tentang cara memandikan jenazah yang dijangkiti wabak? Ini dah ada prosedur dah yang jangkiti wabak COVID ni. Cuma kita ikutlah prosedur yang digariskan oleh JAKIM ke apa tu. Cuma kalau nak bahas tentang mazhab Syafi'i, dia tak boleh nak mandikan. Macam mana nak mandikan? Kalau buka boleh membawa kepada berjangkit wabak tadi. Jadi tak perlu mandilah. Dan disembahyangkan tanpa dimandikan dan ditayamumkan. Kerana darurat. Bolehlah. Kalau merasa asing kuah. Asing tu masing kot. Adakah batal ustaz tanpa telan? Jadi masin kita masak, kita ambil sudu, test. Kita pun rasa masin. Kemudian kita ludah balik. Adakah masin tadi melepasi rongga tekak? Anak tekak? Tak melepasi. Maka bila tak melepasi, dia tak batal. Sebab kita ludah. Lepas kita ludah, kita koma lah. Tak ada masalah. Dia tak tahannya, kita test masing. Kita pun telan. Itu tak boleh. Itu batal puasa. Kalau tak melepasi anak tekak, tak apa. Tentang SAM, tentang nebulizer, sama. Nebulizer pun ada khilaf ulama'. Ulama' di Mesir khususnya mengatakan batal. Ulama' di Arab Saudi mengatakan tidak batal. Ada khilaf. Tapi saya suka ambil pandangan yang mengatakan benda itu batal lah. Kerana mungkin kita pakai net dalam sebulan bulan Ramadan tu mungkin sekali di siang hari kan. Sebab dia kata ada sesuatu yang masuk. Ada sesuatu yang masuk. Tapi kalau tak ada sesuatu, macam nebulizer gas ya kan. Kalau tak ada air, gas. Sebab gas tadi bila diletakkan, dia ada cecair, dia ada apa benda, dia ada basah-basah. Maksudnya asap tu masuk ke dalam. Sebab dia dikiaskan kepada asap rokok. Kerana kita naknya asap tu yang kita nak. Berbeza dengan kemian tadi. Kita bukan nak asap tu, kita nak wangi.
kan. Tapi perbincangan ulama jugalah kan. Benda-benda masa kini. Jadi ada benda termasuk dalam benda khilaf. Pasal benda itu tak ada di zaman dulu. Jadi ulama pun bincang. Batal tak batal, batal tak batal. Okey. Sebenarnya kalau tuan-tuan nak tengok balik tentang perkara yang batalkan puasa, saya ada sebut dengan detail pada kuliah yang menceritakan bab puasa dulu. Perkara-perkara semasa yang membatalkan puasa. Saya cerita tentang inhaler, suntikan, ubat melalui dubur, ubat letak bawah lidah. Itu saya dah cerita panjang lebar pada kuliah yang berkaitan bab puasa. Tuan-tuan scroll sikit, ada di bawah-bawah dulu. Itu dah panjang lah. Yang mengikuti daripada awal, dia jumpalah. Dia tahulah benda tu. Saya cerita hampir 20 lebih masalah semasa. Yang isu-isu yang terkini tentang ni apa benda, inhaler dan sebagainya, suntikan, ubat masuk ke buntut, ubat letak bawah lidah, kan, titik ubat dalam mata, bercelak dan macam-macam lagi lah. Ada semua dalam tu. Saya dah cerita. Cuma malam ni saya rasa tak sempat lah nak cerita balik benda tu. Dan pun kita dah lewat dah ni, dah pukul 11. Jadi mudah-mudahan dengan keberkatan kitab yang kita khatam ini menjadikan kita seorang yang dapat hubungan dengan pengarang kitab Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan bersama para awliya dan ulama dan salihin di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi sebagai penutup, marilah kita sama-sama hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada pertamanya kepada pengarang Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, dan kepada syarah-syarah kitab yang kita baca. Antaranya saya menggunakan syarah Nailur Raja dikarang oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, dan juga saya guna syarah Ghayatul Muna dikarang oleh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah Ad-Du'ani, dan saya juga guna syarah yang dikarang oleh syarah Safinatul Najah Kashifatus Saja yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bintani, orang Bintan. Ini antara saya rujuk lah. Ada lagi lah 2, 3, 4 kitab lain. Di antara yang saya rujuk ketika nak menyampaikan kuliah kepada tuan-tuan semua mengenai masalah ataupun perbahasan Safinatul Najah ini, insya-Allah. Jadi sama-samalah kita hadiahkan Fatihah kepada mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna ma yanfa'una, rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada tuan-tuan semua yang sudi bersama-sama dalam program ni daripada siri pertama sampai siri ke-24. InsyaAllah tuan-tuan semua, mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang kuliah Ramadan tu, insya-Allah kalau ada saya maklumkan di page ni nanti ataupun di Facebook saya, insya-Allah ada lah tu. Kita tengok nanti kita bincang macam mana nanti dengan kawan-kawan yang lain, insya-Allah. Sekian, selamat berpuasa, selamat menyambut Ramadan pada malam besok. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala menjadikan Ramadan kita pada tahun ini lebih baik lagi daripada Ramadan-Ramadan yang sebelum ini, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.